Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini, pagi Isnin, minggu yang minggu yang ke berapa dah? 25. Minggu yang ke-6 lah. Minggu yang ke-6. Siri yang ke-26 insya-Allah. Sebelum kita mulakan kapsul pagi kita, kita ambil sedikit masa insya-Allah untuk kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi Isnin, pagi yang diberkati. Kita mulakan dulu dengan selawat Nabi. Di samping kita mengambil sedikit masa insya-Allah untuk bantu sharekan majlis kita pada pagi ini supaya sahabat-sahabat kita dapat masuk sama-sama dengan kita ambil manfaat insya-Allah. Sementara kita sharekan tu, kita isikan dengan selawat dulu ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada sesi kapsul pagi kita, siri yang ke-25, ke-26, bab yang kelima, hadis yang ke-38 dan seterusnya insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat sebutan kita, ingatan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Dan sebaik-baik cara untuk mengingati Nabi adalah dengan kita berselawat ke atas Nabi. Dan untuk memudahkan kita berselawat ke atas Nabi, maka kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengucapkan salam kepada saya, Puan Siti Hajar, Cik Zaidi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil, sahabat saya, guru kita Ustaz Omar pun ada sama-sama pagi ni, masya-Allah. Ahlan wa sahlan. Baik. Kita sambung baca hadis kita pada pagi ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi ilahi qala hadatsana Ishaq ibn Mansur wa Yahya ibn Musa qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala ma adadtu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mendapati jumlah uban yang berada di kepala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga di janggutnya kecuali 14 helai rambut yang berwarna putih. Jadi kita masih berada dalam bab 5, bab yang cerita tentang uban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dah mukaddimahkan pada siri yang lalu, satu hadis kita dah baca berkenaan dengan hanya beberapa helai sahaja yang kita dah sebut dalam hadis yang pertama yang kita baca. Ini hadis yang kedua dalam bab disebut dengan detail tentang bilangan uban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, jumlah dia di janggut dan di rambut ataupun di kepala ada 14 helai. Detail tu. 14 helai rambut yang berwarna putih. Kata para ulama, macam mana boleh sedetail itu? Sahabat Nabi, mereka sangat cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat suka melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat merindukan majlis mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang kita dengar riwayat Sayyidina Abu Bakar bila balik ke rumah nak segera kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk duduk bersama majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Thauban gitu juga sahabat yang mereka ini balik ke rumah demam, pucat. Orang kata ni sakit teruk ni. Tengok gaya ni sakit teruk ni. Dia kata aku bukan sakit. Tak ada apa-apa sakit aku. Melainkan aku rindukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah yang masyhur kan dalam riwayat. Sayyidina Thauban pucat, lesi, lesu, nampak macam orang sakit sangatlah. Bila bawa balik pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Thauban pun tanya kan, aku dekat dunia ni berpisah kejap berapa minit saja pun aku balik rumah sudah aku merindui engkau ya Rasulullah. Aku terbayangkan macam mana keadaan aku di akhirat. Kalau di akhirat aku tak dapat masuk syurga, kamu di syurga, aku di neraka, wal'iyadzubillah. Bagaimana aku nak bertahan dengan perasaan aku tak dapat menatap wajahmu ya Rasulullah. Jadi kalaupun aku dapat masuk syurga, engkau tentulah fir rafiqil a'la, pada pada tempat rafi'ash sya'n, pada tempat kedudukan yang tinggi, maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji yang dijanjikan oleh Allah Taala daripada syurga Firdausil A'la yang tinggi. Sedangkan aku mestilah tahap-tahap, maknanya syurganya jauh. Macam mana aku nak bertahan? Maka turun ayat kepada Sayyidina Thauban, wa may yuta'allaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat Allah, siapa yang taat Rasul, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itu akan bersama, kebersamaan, maknanya ada peluang untuk bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat minan nabiyyin, daripada kalangan nabi-nabi. Ada peluang duduk bersama nabi-nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, dan mereka itulah sebaik-baik orang untuk dibuat kawan, untuk dibuat teman. Maka sahabat-sahabat Nabi sentiasa nak duduk dalam majlis Nabi. Mereka sangat merindui majlis Nabi, nak suka dengar nama Nabi disebut. Hatta
dapat menatap wajah baginda sallallahu alaihi wasallam pun dah cukup. Jadi perasaan begitulah sepatutnya kita dengan majlis-majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, majlis-majlis yang dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat-sahabat masya-Allah, ya, tertunggu-tunggu kapsul Syama'il. Ya, ada beberapa respon yang dapat pada kita. Ya, sebab apa? Sebab dapat peluang untuk dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis. Ya, mudah-mudahan kita dapat dikurniakan sama macam Saidina Thauban, dengan berkat rindu kita kepada majlis yang disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah kita dihimpunkan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Itu harapan kita lah. Amin. Allahumma amin. Jadi ceritanya dalam hadis ini, Saidina Anas kira uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis, bila majlis Rasulullah bercampurlah, di dalam itu ada sahabat-sahabat yang senior, ya, kemudian ada sahabat-sahabat yang kanak-kanak. Jadi Saidina Anas ni waktu khidmat dengan Nabi umur 9 tahun. Sebab tu nanti kalau kita tengok banyak hadis-hadis Saidina Anas bin Malik itu adalah cerita tentang perkara yang orang lain mungkin tak pandang, orang lain mungkin tak tengok. Tapi banyak riwayatnya daripada Saidina Anas. Kenapa? Kerana budak darjah 3 kan. Umur 9 tahun berkhidmat dengan Nabi. Maka bila mana orang lain kuliah, macam kita bawa anak lah, bawa anak pergi kuliah. Kita duduk sebelah, pegang buku, catat, dengar, fahamkan konsep yang dibawa tentang pelajaran tu. Itu kita lah. Anak kita sebelah, dia main dia punya robot dia kan. Dia main sebelah tu. Mana pula kita nak suruh dia catat khatam kitab dengan kita sekali pula. Umur dia kecil lagi, darjah 1, darjah 2. Dia mau tak berlari dalam masjid tu kira okey dah. Mau duduk sebelah kita diam. Ada bawa budak macam tu. Bawa budak. Jadi Saidina Anas kerana sigar sin umur yang kecil lah. Umur yang kecil. Maka ketika mana Nabi menyampaikan ta'lim kepada sahabat-sahabat, maka Saidina Anas duduk tenung. Macam saya selalu berkuliah, kadang-kadang ada orang bawa anak kan. Anaknya tenung, muka penceramah. Dia berani tenung sebab dia budak-budak. Tapi kalau orang tua tengok tak kedip-kedip, kan? Dia lain, perasaan itu lain. Tambah lagi orang-orang yang ada ketokohan, yang ada hebat, kita nak pandang saja muka dia, ya, dia ada naik satu perasaan segan. Kan, perasaan segan. Sahabat-sahabat begitu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sini-sinilah. Ya, mereka tak mampu mereka nak menatap wajah Nabi, tapi sebaik Nabi memandang kepada mereka, mereka tak mampu untuk bertentang mata dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana haibah yang ada pada baginda Rasul. Maka bila Nabi pandang ke arah lain, itu waktu untuk mereka tatap sepuas-puas wajah Nabi. Waktu Nabi memandang kepada mereka, maka mereka akan tunduk pandangan begitu. Itu suasana haibah bila melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi budak-budak tak macam tu. Budak-budak dia boleh tenung kan. Macam yang pakcik yang bawa anak pergi kuliah tadi, balik sekali dia cerita dekat ayah dia. Ayah pun bagi tahulah sinopsis kuliah. Dengar apa ustaz cakap tadi. Ustaz kata hormat orang tua, ustaz kata gini-gini. Dia cerita dekat anak dia. Kan dia cerita dekat anak dia. Jadi anak tu pun cerita balik. Ayah tadi ayah nampak tak? Bulu hidung ustaz tu terkeluar 3 helai. Makna dia punya perhati dia, ustaz tu, bulu hidung dia terkeluar 3 helai. Sehelai daripada 3 helai tu pula tergantung. Dia melombong tak habis. Kan, tergantung. Jadi dia boleh describe sampai macam tu. Kenapa? Sebab dia memerhati dan meneliti. Budak kan dia tengok, rupa. Jadi begitu keadaan Saidina Anas bin Malik. Kerana umurnya yang kecil, maka beliau describe perkara yang tidak didescribe oleh orang lain. Kan? Maksudnya, secara bilangan itu orang taklah sampai boleh dikira kan. Tengah Nabi bagi kuliah tu, orang tumpu pada kuliah. Saidina Anas tumpu pada kira. 1, 2, sini ada kat pelipis ada 3, kat janggut ada 1, 4. Semua sekali 14. 14 semua sekali. Jadi dikira keadaan yang begitu.
Jadi uban Nabi ada 14 helai. 14 helai je daripada rambut yang berapa ratus helai, kita pun tak pernah kira lah rambut berapa ratus helai. Tapi apa namanya, itulah keadaan uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi beberapa, yang ini beberapa tu didescribe sebagai 14. Didescribe sebagai 14. Baik. Hadis yang berikutnya, wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Abu Daud qala anba'ana Syu'bah an Simak bin Harbin qala sami'tu Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu wa qad su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syai' wa idza lam yadhin ru'ya minhu syai'. Daripada Simak bin Harbin radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu apabila beliau ditanya tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila meminyakkan rambut maka tidak dapat terlihat adanya uban di kepala. Maksud kenapa? Kalau minyak rambut tak nampak uban. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memakai minyak rambut, akan terlihat sedikit uban di kepalanya. Di kepala di bahagian mana kita sebut? Tengah kepala sikit. Kemudian pelipis. Pelipis ni segmen atas sikit daripada segmen pelipis. Kemudian di janggut. Di atas pelipis dan juga di sedikit di bahagian janggut. Jadi bila Nabi pakai minyak rambut tak nampak uban. Bila Nabi tak pakai minyak rambut nampak sikit beberapa helai uban. Maksudnya apa? Minyak rambut itu sebab dia kadang-kadang kilat apa semua kan. Sebab kilat tu maka menutupi kepada uban-uban tersebut. Kerana majoriti rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah warna hitam. Yang putih tu hanya selai 2 saja. Kalau riwayat Anas tadi 14. Kalau riwayat Qatadah sebelum ini, riwayat Anas juga disebut beberapa. Jadi yang kedua tadi tu mendetailkan yang pertama. Beberapa tadi tu boleh dikira sebagai, maknanya kalau satu kita tak sebut beberapa lah. Biasanya beberapa ni jamak lah, 3 ke atas kan. Jadi beberapa tu sedikit, 3 ke atas tu berapa? Dia Sayyidina Anas pernah kira 14 jumlah dia. Pakai minyak rambut, nampak muda sikit, kemah rambut. Jadi nampak berkilat rambut tu. Kilat rambut tu jadi uban pun tak nampak kerana kilatnya rambut. Ahlan-ahlan yang baru masuk sama-sama dengan kita, Puan Norizita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, lambat pun okey kan, masuk lambat pun nanti boleh ulang semula. Kita punya siaran juga kita akan upload ke YouTube insya-Allah. Kita akan upload ke YouTube channel Klinik Ngaji Kubak Center. Jadi boleh subscribe jugalah kita di YouTube insya-Allah. Baik. Begitu juga yang lain yang bersama-sama dengan kita, ahlan wa sahlan. Kita baca sikit lagi hadis. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Umar ibn al-Walid al-Kindi al-Kufi qala anba'ana Yahya ibn Adam an Syarikin an Ubaidillah ibn Umar an-Nafi' an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala inna ma kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata sesungguhnya uban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 20 helai rambut yang berwarna putih. Jadi tadi ada beberapa dah riwayat kita tengok. Riwayat yang pertama beberapa. Riwayat yang kedua 14. Riwayat yang ketiga sedikit. Riwayat yang keempat 20 helai. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kira ada 20. Jadi nampak macam hadisnya bertentangan, tetapi tidak bertentangan. Kerana apa? Kerana uban ini biasanya meningkat ketika meningkatnya umur. Itu kesimpulan kita lah. Kan? Kalau kira uban waktu umur 30 beza dengan kira uban waktu umur 50. Kan? Nabi jadi Nabi umur 40. 40 ni biasa dah start lah uban tu banyak lah. Uban tu banyak. Kami ikuti sebahagian masyayikh, kita tengok syekh-syekh kan, daripada dia muda, maknanya daripada hitam janggut dan rambut dia, masuk umur 40 tu laju betul. Tahu-tahu tengok putih dah, rambutnya dah putih, janggutnya dah putih. Kita tengok orang lain saja, kan. Sekali tengok cermin rupanya kita pun macam tu juga.
Kan kita pun macam tu juga. Saya dah nak hampir masuk pertengahan 30-an. Tapi sudah ada beberapa helai. Kita kata janggut ada selai, tapi bini yang tengok janggut kita, dia kata, abang tak perasan ke tepi tu, bukan selai dah tu, 3-4 helai dah tu dekat janggut tu, uban. Jadi apa namanya, pertambahan uban itu adalah bahagian daripada pertambahan umur. Semakin bertambah umur, biasanya semakin bertambahlah ubannya. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar riwayatkan hadis ini mungkin waktu hujung-hujung. Waktu hujung-hujung. Ini riwayat yang paling banyaklah yang ditemukan berkenaan dengan uban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu 20 helai. Jadi boleh bayang, Nabi wafat 63, umur Nabi 60-an. Ya, umur Nabi 60-an, hanya 20 helai saja rambut putih yang ada di kepala dan di janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya awet muda sungguh. Nampak muda betul wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar yang muda lebih 2 tahun daripada Rasulullah, lebih banyak lagi uban dia berbanding daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti situ dulu. Hadis yang ke-40 yang menghimpunkan beberapa riwayat. Nanti esok insya-Allah kita masuk hadis 41. 41 ni cerita pasal sebab lain, satu sebab lain yang menyebabkan tumbuhnya uban. Kita dah bincang di awal-awal dulu. Hari ni kita tengok tadi beberapa riwayat menunjukkan maknanya umur, pertambahan umur, makin tua makin berubanlah biasanya. Dan sebab yang kedua kita akan bincangkan esok insya-Allah. Terima kasih kepada semua-semua yang bersama-sama dengan Kubat Center untuk kapsul pagi kita. Dan sebentar lagi insya-Allah jam 9 pagi kita akan ada bacaan hadis Riyadhus Salihin. Jadi bolehlah bersama-sama dengan kita insya-Allah. Dan hari ni kita mula buka Kubat untuk pelajar fizikal lah datang. Jadi ada 10 kursi yang kita sediakan yang boleh untuk masuk dengan jaga penjarakan sosial lah. Dan mungkin kelas-kelas lepas ni mata saya ni tak tumpu kamera sajalah. Tak tumpu kamera sajalah sebab dah ada physical student. Jadi bila dah ada physical student, kita cuma buat tambah saja kamera kita ni untuk manfaat sahabat-sahabat kita di rumah. Kan yang macam ni tak apalah, saya pandang kamera seketui je. Tapi bila dah ada physical student, maka kita akan menyantuni physical student yang ada. Di samping kita buka juga ruang-ruang untuk sahabat-sahabat lain yang tak dapat untuk hadir, untuk bersama-sama kita di Facebook. InsyaAllah, mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala semuanya, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pada yang bersama-sama kita pada pagi ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.